KPI memegang nombor matriks 150455. Kumpulan kami terdiri daripada 6 orang ahli kumpulan iaitu saya, Nurul Amira, seterusnya Nurul Isma Azlin binti Ismail, Raza Rilia binti Mazaki, Rozalina binti Andi, Saleha binti Nur Aini dan Siti Hajar binti Muhammad Asri. Pada hari ini, kumpulan kami akan menyambung pembentangan kumpulan sebelumnya iaitu jurnal bagaimanakah ekonomi aglomerasi mempengaruhi pembangunan bandar hasil karya Jason Cruz Villamil pada tahun 2009. Baiklah, kita sudah mengetahui bahawa ekonomi aglomerasi ini merujuk kepada faedah atau penjimatan kos yang dimiliki oleh industri apabila terletak berdekatan antara satu sama lain. Oleh itu, pada hari ini kami akan menyambung pembentangan ini dengan menekankan kesan ekonomi aglomerasi terutamanya pengkhususan dan kepelbagaian di bandar-bandar. Selain itu, kami juga akan mendedahkan tentang masalah dalam penilaian ekonomi aglomerasi. Saya serahkan pembentangan ini kepada pembentang seterusnya untuk memenuhi objektif pembentangan kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada doktor dan kawan-kawan semua. Saya Isma akan menerangkan kesan ekonomi aglomerasi, iaitu dalam pengkhususan dan kepelbagaian di bandar-bandar. Okey. Saya akan menerangkan lebih lanjut tentang kesan ini. Menurut geografi ekonomi baru, produktiviti perindustrian di rantau yang berbeza akan menghasilkan pengkhususan antara wilayah. Pengkhususan ialah tahap pengkhususan sesebuah lokasi dalam satu industri dan mempelbagaikan julat industri yang berbeza di sesuatu lokasi. Dari perspektif ekonomi bandar, produktiviti mempunyai kesan langsung ke atas saiz bandar dan kepelbagaian. Hal ini kerana penyetempatan dan ekonomi pembandaran mempunyai kesan yang berbeza terhadap firma yang bergantung kepada saiz, kepada faktor saiz, faktor jenis dan industri firma. Oleh itu, kepelbagaian dalam kesan ini telah menjana bandar-bandar yang mengandungi pelbagai industri dan perkhidmatan yang menyokong saiznya. Sebagai contoh, New York dan Los Angeles yang tidak menyediakan sektor utama, sebaliknya Silicon Valley sangat khusus dalam sektornya. Sekian daripada saya akan serahkan kepada kawan saya yang akan menerangkan lebih lanjut tentang kesan ekonomi aglomerasi. Baiklah, saya Raza Rilia. Saya akan menyambung pembentangan ini iaitu pengkhususan dan kepelbagaian di bandar-bandar. Berdasarkan jurnal ini, beberapa kajian empirikal mendapati penyentepatan ekonomi pembandaran dikaitkan dengan tahap pengkhususan ekonomi pusat bandar. Sebagai contoh yang dapat kita lihat dalam jurnal ini ialah menurut Holmes 1999, beliau memastikan bahawa ekonomi pembandaran ini adalah lebih penting kepada industri kecil dan firma baharu iaitu di Amerika Syarikat. Oleh hal demikian, syarikat kecil yang baru ini mempunyai keutamaan untuk menetapkan di bandar-bandar besar, manakala syarikat-syarikat besar pula perlu lebih bersedia untuk berpindah ke bandar maupun pekan kecil. Akan tetapi, menurut Henderson, Kuncoro dan Turner, 1995, beliau telah menegaskan bahawa industri yang berinovasi ini perlu menetap di bandar, terutamanya di kepelbagaian bandar. Manakala industri yang telah matang pula perlu memilih kawasan-kawasan yang lebih khusus. Seterusnya, dalam sudut pandangan Rostow dan Schreich 2003, pula beliau menyatakan bahawa kepelbagaian bandar yang tinggi ini dapat meningkatkan kelahiran yang lebih kukuh. Jadi, dapat disimpulkan di sini tentang perkara ini dengan membawa keputusan bahawa bandar-bandar kecil ini perlu menarik minat syarikat-syarikat besar maupun syarikat yang matang untuk melakukan pembangunannya. Hal ini kerana syarikat-syarikat tersebut bebas daripada kepelbagaian faedah yang tinggi di bandar-bandar besar. Seterusnya, saya serahkan pembentangan ini kepada rakan kumpulan saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Saleha binti Nuraini, nombor matrik 152243. Saya akan membentangkan bahagian masalah dalam penilaian kesan ekonomi aglomerasi.
Baiklah, walaupun kemajuan dalam kajian empirikal yang bertujuan untuk memahami kesan ekonomi konglomerat ke atas firma, industri dan bandar, masih terdapat kekurangan pembangunan instrumen yang sesuai untuk menilai keputusan dan mencipta model teori mengenai geografi ekonomi bandar. Masalah yang pertama ialah proksi yang digunakan untuk mengukur ekonomi konglomerat dalam penyelidikan adalah tidak sesuai untuk mencari hasil umum yang memburukkan lagi kemajuan dalam kajian fenomena ini. Malah, tidak ada konsensus mengenai pemboleh ubah yang paling mencukupi untuk mengukur ekonomi aglomerasi. Setengah penyelidik menggunakan kriteria seperti penduduk, pekerjaan industri atau perkongsian pekerjaan industri daripada jumlah pekerjaan. Perubahan dalam penggunaan pemboleh ubah ini menghasilkan berat sebelah dalam anggaran disebabkan oleh pengaruh ketara pemboleh ubah yang diabaikan. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Baiklah, seterusnya, sesetengah penyelidik menganggap bahawa ekonomi aglomerasi merupakan unik dan bebas. Walau bagaimanapun, satu firma boleh mengambil kesempatan melalui lebih daripada satu ekonomi aglomerasi dan ini boleh dikaitkan dengan yang lain. Akhir sekali, seperti yang kita ketahui, disekonomi amat memainkan peranan penting dalam konfigurasi spatial industri. Oleh sebab itu, pentingnya untuk mengambil kira konsep ekonomi aglomerasi bersih dalam kajian gunaan. Dengan itu, para penyelidik juga haruslah mengurangkan penjimatan kos yang diperolehi daripada kelebihan ini berbanding kos yang dihasilkan oleh penempuan spatial. Sekian itu sahaja daripada saya akan serahkan pembentangan seterusnya kepada rakan saya. Saya Siti Hajar binti Muhammad Asri akan sambung pembentangan bahagian kesimpulan. Ekonomi aglomerasi meningkatkan pertukaran idea yang menjana inovasi seperti membantu meningkatkan produktiviti dan tahap pengumpulan modal di bandar mereka. Bandar externality lebih baik berbanding kawasan luar bandar kerana pergaulan yang lebih baik daripada penduduk di bandar. Hal ini dapat menjana lebih banyak modal pengumpulan di kawasan bandar. Hubungan pertumbuhan ekonomi dan aglomerasi masih boleh difahami walaupun pengenalpastian kualiti ekonomi aglomerasi seperti yang tertera dalam kajian. Produktiviti mempengaruhi tarikan pekerja yang memberi kesan kepada pertumbuhan ekonomi yang baik atau sebaliknya. Sehingga sekarang perkara ini masih tidak terjawab. Namun, aglomerasi tidak menunjukkan kesan yang sama dalam setiap industri. Oleh itu, aglomerasi mempengaruhi tahap kepelbagaian atau pengkhususan bandar. Setakat ini sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.